Okay, kita mula. Alright. Ini saya rasa macam kita dah agak banyak kali juga kan kita buat latihan ni, benda yang sama. Cuma mungkin dia tukar soalan. Okay, setakat ni saya rasa kita dah buat beberapa tajuk juga sebab sambil saya buat latihan ni, saya juga bagi kamu punya tahap penguasaan dekat PBD punya tu kan. Okay, dan setakat ni orang yang sama je lah yang dapat TP yang tinggi tu. Yang lain-lain tu dapat minimum je. Yang tak datang lagi saya tak bagi TP lah. Okay, satu saya nak kamu respon. Okay, saya suka kalau kamu respon dekat class point ni supaya kita boleh tunjuk macam mana, kat mana salah dia apa semua. Kalau dekat komen saya tak dapat nak komen banyak sangat. Okay, so hari ni kita cover eksperimen untuk tajuk tajuk satu. Sekejap. Bab berapa ni? Bab 3. Bab 3 parameter kesihatan. Okay. Okay, so kisah dia ialah pasal aktiviti fizikal dengan kita punya denyutan nadi. Okay, so jadual di bawah tu menunjukkan kadar denyutan nadi 2 orang murid, seorang lelaki, seorang perempuan selepas melakukan aktiviti fizikal. Okay, dan kat situ dia kata sebelum dia nak buat aktiviti seterusnya, dia rehatkan. Okay, so kat sini adalah jadual. Okay, macam saya dah pesan dalam kelas sebelum ni, apa yang kita boleh dapat daripada soalan dengan jadual ni? Siapa yang boleh bagi tahu apa yang kita boleh dapat daripada apa ni? Soalan ni. Pemboleh ubah. Sebelum okay, bagus. Pemboleh ubah. Bagus. Okay, alright. So kat sini macam saya dah tunjuk sebelum ni, walaupun dalam soalan periksa nanti mungkin dia tak akan tanya pemboleh ubah terus, tapi untuk jawab part yang lain tu kita kena dapat kenal pasti pemboleh ubah. Okay, so kalau macam ada jadual lagi senang. Selalunya kalau jadual yang sebelah sini ni pemboleh ubah apa? Yang sebelah sini pemboleh ubah apa? Kotak yang sebelah kanan pemboleh ubah manipulasi. Kiri manipulasi. Yang sebelah kanan ni pemboleh ubah gerak balas. Bergerak balas. Okey. Cuma kena ingat walaupun kita tahu yang bahagian sini ialah pemboleh ubah manipulasi, bagus ramai yang jawab dekat ruangan komen tu. Walaupun kita tahu yang sebelah sini ialah manipulasi, tapi kita tak boleh nak tulis seketul macam ni. Okey, pemboleh ubah kena ada apa? Apa ciri-ciri pemboleh ubah yang baik? Kena ada parameter dan juga subjek dia lah, bahan dia ke apa kan. Kat sini subjek dia murid. So parameter depan ni apa? Jenis. Jantina. Okay. Memang jenis murid tak salah. Tapi kat sini kita tahu lelaki perempuan ni jantina. Okay. So jantina murid. Okay. Macam jawapan Hijratul Hasanah pun not bad lah. Jenis jantina pun boleh juga. Sebab jantina ada 2 je kan. Jantina murid. Okay, macam yang ini. Kadar denyutan nadi seminit. Kadar ni ialah dia punya parameter. Denyutan nadi seminit ni, ini ialah dia punya subjek dia. Ataupun bahan ataupun objek dia. Okay. Alright. So kat sini selain daripada dalam jadual, kita juga boleh keluarkan pemboleh ubah daripada ayat soalan. Okay. So selalunya perkara pertama yang disebut macam kat sini, ini ialah pemboleh manipulasi. Okay. 2 orang murid tu seorang lelaki dan seorang perempuan. Ini ialah manipulasi. Okay. Selepas melakukan aktiviti fizikal, so aktiviti fizikal ni ialah pemboleh ubah. Apa satu lagi? Malam.
Malar. Okay. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So kat sini nampak. Dekat soalan pun boleh dapat jawapan. Dekat dalam jadual pun boleh dapat jawapan. Okay. Lepas tu ingat lagi tak saya pernah bagi tahu kita ada berapa jenis pemboleh ubah bergerak balas? 2. 2. Satu apa? Nampak dan tak nampak. Okay. Yang nampak yang mana? Yang nampak selalunya ialah dalam jadual. Okay. Dalam jadual ke, dalam gambar ke. Yang tak nampak selalunya dalam ayat soalan. Sini kita nampak. Betul Hadijah. Okay, so kita nampak kat sini kebetulan sama pula kan? Yang kat soalan pun sama, dekat jadual pun sama. Okay, jadi kita abaikan je lah. Okay, sebab nanti kalau ikutkan selalunya apa nama dia? Yang nampak ni kita akan jawab dekat bahagian definisi secara operasi. Yang tak nampak ni kita akan jawab dekat inference. Tapi kebetulan hari ni dua-dua sama pula. Jadi tak ada masalah lah nanti kita jawab. Okay. So ini kira satu bentuk baru untuk korang. Kalau macam kelas yang lepas saya ajar yang nampak kita guna macam kat sini. Ayat kat soalan selalunya bunyi dia lain. Tapi hari ni kita nampak yang benda tu juga boleh jadi sama. Jadi korang yang kena pastikan sendiri mana satu bantuan jawapan yang korang nak pakai tu. Okay. So tadi tengok soalan kan? Tengok soalan. Saya dah bagi awal. Lepas tu ni pun saya dah bimbing kamu macam mana nak jawab pemboleh ubah. Okay, sekarang cuba jawab hipotesis. Okay, ada 12 orang dekat kelas point. Saya harap boleh masuk lagi 13 orang. Masuk lagi please. Baru 13 orang. Okay. Ada tambahan Sabrina, Auni, Haris dengan Harun. Okay, saya harap ada lagi yang masuk. Kelas Dal baru 1, 2. Kelas H ada seorang. Siapa yang tak masuk lagi ni? Macam ramai tak datang je ni. Okay. Ramai ni ada nampak, ada Fauzan, ada Farah Adila, Liana Syafiqah. Tak nak masuk ke plus point? Ulfah tak nak masuk ke? Syukran ke? Masuklah, ada space lagi. Okay, Fauzan dah masuk. Terima kasih. Okay, masuk dan try jawab. Jangan takut, jangan segan. Tak pernah ada yang mati lepas kelas saya. Ingat lagi tak cara jawab hipotesis? Okay, sementara tunggu kawan-kawan mungkin tengah taip. Okay, saya pernah ajar 3 bentuk cara nak jawab hipotesis. Yang pertama kita guna jika maka. Jika maka. Okay. Yang kedua kita boleh jawab semakin-semakin. Dan yang ketiga kita juga boleh jawab perbandingan. Lepas saya dah ajar hari tu, semakin-semakin ni dia lebih kepada soalan yang melibatkan pengukuran. Soalan libatkan
pengukuran. So kat sini, memandangkan kat sini kita ada satu yang kita boleh ukur, ada satu yang kita tak boleh ukur. Jadi personally saya rasa yang jangan jawab dalam bentuk semakin dah kenapa saya punya pen ni. Okay. Kerana kita tak boleh nak ukur jantina, so tak sesuai guna semakin. So korang boleh guna cara pertama atau cara ketiga. Okay. Kalau mungkin baru 15 orang yang masuk, saya harap lebih lagi. Siapa yang baru masuk? Haris, Harun, Auni, Fauzan. Okay, masuk lagi. Okay, dah ada 3 orang yang jawab. Miyamura. Okay, dah ada 5 orang yang jawab. Harun, Alifah, Hasanah, Hadfina, Sabrina, Amalina. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang tengah tarik? Kalau tak ada saya nak stopkan. Ada lagi tak yang sedang menaik? Kalau tak ada saya nak stopkan ni. Saya ingat tak ada lah saya tak ada, saya tutup. Okay, kita tengok jawapan. Okay. So tadi saya dah bagi kan ada 3 bentuk. Lepas tu kita boleh kita tak sesuai nak guna semakin sebab kita tak boleh nak ukur jantina. Jadi kita lebih sesuai guna jika maka atau perbandingan. Tapi kalau saya tengok jawapan-jawapan yang ada ni, mostly suka guna perbandingan. Okay, kita tengok balik yang menu tadi. Lelaki 68, perempuan 80. So perempuan punya lagi tinggi daripada lelaki punya kadar denyutan nadi. Okay, so kita tengok. Walaupun ayatnya semuanya nampak macam sama, walaupun panjang pendeknya mungkin berbeza, tapi kena ingat dalam hipotesis kena ada boleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okey, tengok balik dekat ayat tadi. Okey. Tengok nadi. Kita kena tengok adakah semua orang menaik dengan betul. Sini Miyamura jatung. So salah lah. Okay. Nadi. Denyutan nadi. Okay, setakat ni semua okay. Okay. So yang Miyamura ni salahnya sebab kat jantung tu je. Sekarang kita tengah cerita pasal nadi. Okay, so kat sini lepas tu lelaki punya lebih rendah berbanding perempuan. So murid lelaki kadar denyutan nadi 68. Manakala kadar denyutan nadi perempuan 80. Okay. Harun punya ni, oleh kerana dia menulis angka-angka ini bukan hipotesis tapi ini ialah pemerhatian. Jadi Harun punya ni salah. Sebab dia memberi pemerhatian bukannya membuat hipotesis. Okay. So yang Hasanah punya, kita tengok. Okay, ada perempuan, ada lelaki, ada kadar denyutan nadi. Okay, yang ni, ini dengan ini ialah MV kadar denyutan nadi, RV. Lepas tu dia pun mention ada yang lebih tinggi. So Hasanah punya betul. Denyutan nadi lelaki lebih perlahan berbanding denyutan nadi perempuan. Okay. Ada denyutan nadi, okay, ada RV, ada lelaki, ada perempuan, maksudnya ada MV.
Lepas tu ada cerita siapa punya lebih perlahan. Okay, so betul juga. Okay, ni kita panggil pola kan. Ni pola, ni pola. Okay, saya tunjuk macam ni supaya nanti bila kamu jawab, bila kamu dah set up ayat jawapan kamu tu, kamu pun boleh mencari benda yang sama macam saya cari ni. Okay, cuma tak payahlah bulat-bulat jawapan korang kan. Tengok je lah. Okay, so Hadfina punya ni agak-agaknya nak pangkah ke nak raih? Siapa boleh bagi tahu? Hadfina punya ni saya patut pangkah ke saya patut raih? Pangkah kot. Amalina kata pangkah. Pangkah Hadfina punya. Orang lain? Okey. Izzah pun kata sama. Amalina siap bagi lagi reason kenapa kena pangkah jawapan si Hadfina ni. Pangkah sebab dia macam pemerhatian. Syafiq Ikram tak masuk dalam last point pun. So betul lah. Dah pandai lah tu. Okay. Memang dia ada cerita RV. Memang ada cerita lelaki dengan perempuan. Tetapi yang buat salah ialah yang mana? Yang ini. Ini dah menjadi pemerhatian. Okay. So yang bagi reason tu maknanya dah faham lah tu. Saya typo je cikgu. Jap. Halidah punya yang mana ya? Nanti. Okay. So Sabrina punya, kita tengok Sabrina punya pula. Kejap ya, ada baru masuk ni. Siapa? Alright. Halidah punya typo, nanti kita tengok Halidah punya. Ni yang ni awak ke? Okay. So kita tengok. Halidah punya bukan masalah typo jantung ni, tak. Sepatutnya jantung ni so okay, dia ada mention kadar denyut nadi, so ini RV. Okay, lepas tu dia ada cerita perempuan, lelaki, so ini MV. Dan dia mention perempuan punya lebih banyak. So ini ialah ini ialah pola. Okay, so nampak tak? Ada orang guna pola macam ni. Macam ni kan? Ada orang guna pola macam ni. Ada orang guna pola macam ni. Macam ada orang guna pola macam ni. Tapi masih lagi semuanya betul. Okay? Alright. Tengok Amalina punya pula. Okay, tengok ni ada RV. Ini ada MV. Dan ada lebih rendah. Ada pola. So, betul. Okay. So, nampak tak macam mana jawapan tu boleh menjadi betul, menjadi salah? Nampak. Nampak tak? Okay, yang pertama, okay, kalau kita buat macam conclusion. Okay, so yang pertama kena pastikan ada MV, ada RV, ada pola. Okay, yang kedua, okay, yang patut kamu belajar hari ini ialah jangan silap tulis bendanya. Jangan silap tulis subjek dia tadi kan. Macam tadi patutnya tulis nadi tapi tulis jantung. Okay, lepas tu yang ketiga jangan buat pemerhatian. Ni benda yang kamu kena jaga ni. Nampak tak? Macam tadi saya nampak jawapan si Halida ke, jawapan Harun ke, jawapan Hadfina ke, semua dah menuju kepada jawapan yang betul tapi dia terpesong sikit lah. Okay. Alright. So automatically saya tak payah tanya pemerhatian kan. Sebab tadi
daripada jawapan Harun dengan jawapan Hatfina ni, inilah rupanya pemerhatian. Saya ajarlah cara nak buat pemerhatian. Yes, dia masuk kat situ. Okay. So inference pula. Okay. Mari kita try jawab inference pula. Inference. Homework buat homework. Okay. Inference. Kalau kelas sebelum ni, saya ajar nak buat inference, cari pemboleh ubah, bergerak, balas, tak nampak yang ada dalam ayat soalan. Lepas tu kita tadi dah tengok dalam ayat soalan macam itu pula rupanya RV tak nampaknya. Jadi kita guna je lah apa yang ada. Korang guna je lah cara korang nak jawab macam mana. Macam tak ada lagi je yang jawab. Ada masalah apa? Dekat dalam kelas point ada 15 orang. Dekat total attendance ada 52 orang. 52 tolak 15, ada dalam 30 lebih orang yang jadi CCTV ni. Jadi CCTV tu maksudnya macam kerja dia ialah tengok je. Tak mencuba, tak ada apa-apa. Dah 3 minit ni. Tak ada nampak lagi bayang-bayang inference ni. Mana inference? Okey. Baru ada satu jawapan. Ada satu jawapan selepas 4 minit ada dekat 5 minit ni. Okey, ada 2 jawapan, satu Amalina, satu Sabrina.
Okay, Alifah. Okay, jangan takut silap. Sebab daripada kesilapan tu kita akan lebih baik. Okay, Harfina. Okay, lagi tak? Halida dah masuk. Ada lagi tak yang sedang menjawab? Ada beza bila Luqman tak ada kelas Dia jadi macam gua lah, kelas tu macam gua. Cikgu cakap sorang-sorang, lepas tu bergema sorang-sorang. Okay, lagi tak? Kalau tak ada lagi, saya tutup lagi 5 saat ni. Okay. Okay, kita tengok jawapan. Macam hari tu saya dah kata, bila kita nak jawab inference, cari RV tak nampak yang selalunya ada dalam ayat soalan. Dan awal-awal tadi kita tengok-tengok RV RV yang ada dalam ayat soalan sama pula dengan RV yang ada dekat dalam soalan. Dah itu yang ada, itulah yang kita guna. So tak payah nak fikir pening-pening kan. Okay. So macam hari tu saya ada bagi macam panduan lah kan. Kita untuk bina inference, okay, mula-mula kita akan ambil mana-mana satu MV. Okay, saya letaklah MV bintang kat sini. Okay. MV. Lepas tu hari tu saya cadangkan menghasilkan atau menyebabkan. Ini saya yang cadangkan, tapi in case lah kan kamu dah masukkan MV, nanti kamu dah masukkan apa selepas ni, tiba-tiba kamu rasa ayat tu tak sedap, kita boleh tukar. Okay, so apa yang menyebabkan so kita lepas yang kita pilih ni, yang dalam kurungan ni kita letak RV, sepatutnya RV yang tak nampak. Okay, lepas tu pola. Okay, pola. Okay, so kat sini kita punya NV daripada yang awal-awal tadi kita tahu yang MV yang kita ada ialah murid lelaki dengan murid perempuan. So suka hatilah korang nak cakap murid lelaki sahaja ke, nak cakap murid perempuan sahaja ke, ataupun nak cakap dua-dua ke. Lepas tu RV tak nampak kita tadi ialah daripada ayat soalan kadar denyutan nadi. Okay. So kadar denyutan nadi tadi macam-macam ada tadi kan. Ada yang kata tinggi rendah. Okay. Ada yang kata tinggi rendah. Ada yang kata laju perlahan. Okay. Ada yang kata banyak sikit. Ini based on jawapan yang masa kat hipotesis tadi ya. Jadi kita tengok, pastikan pilih salah satu, lelaki atau perempuan. Lepas tu pilihlah menghasilkan atau menyebabkan, ataupun boleh guna perkataan lain yang lagi sedap. Lepas tu masukkan kadar denyutan nadi. Lepas tu pilihlah tinggi ke rendah. Kalau macam tadi lelaki patutnya tinggi ke rendah. Lelaki tadi patutnya laju ke perlahan. So kena samakan. Okay. So kita tengok jawapan. Yang pertama, jawapan daripada Alifah. Okay. Agak-agaknya kan, apa kekurangan jawapan Alifah ni?
Saya tengok sekali je saya terus nampak ada kekurangan. Apa yang kurang agaknya? Jenis murid. Jenis muridnya iaitu murid ni. Murid yang mana satu? Murid lelaki. Alifah punya jawapan ni dia tidak menyatakan ini murid lelaki ke murid perempuan. Tapi dia kata meningkat pula. Okay. So yang ni salahnya jawapan Alifah ni sebab dia tidak menyatakan murid yang mana satu. So pangkah sebab itu. Okay. Yang jawapan Hadfina pula, dia dah jawab dah. Lelaki ada, perempuan ada. Lepas tu dah pilih menghasilkan. Lepas tu ada pula cerita kadar denyutan nadi. Yang itu Alwi tak nampak tadi. Tapi dia kata berbeza. Iyalah, memang berbeza. Tapi berbeza tu macam mana? Lelaki punya berbezanya macam mana? Perempuan punya berbezanya macam mana? So, salah Hadfina punya jawapan ni daripada awal sampai akhir dah canggih dah ni. Salahnya kat mana? Kat berbeza ni. Tadi kan dah tahu dah siapa yang banyak, siapa yang sikit, siapa tinggi, siapa rendah. Dah tahu kan? Kenapa terus berbeza? Okay. So, yang Halidah punya pula, ada kadar denyutan nadi. Okay, ni RV-nya. Okay. Faktor keupayaan jantina. Iyalah, memang ada jantina tapi jantina yang mana satu? Tidak dinyatakan. Okay. Patutnya dia kena mention jantina mana. So pangkah juga. Okay. So jawapan Halidah dengan jawapan Alia ni sama je. Berbeza. Berlainan. Okay. So tak sama. Salah juga. Okay, nampak tak? Saya dah banyak kali pesan. Jangan buat berbeza-berbeza. Jangan buat berlainan-berlainan. Jangan jawab mempengaruhi, dipengaruhi, bergantung. Tak nak. Sebab dalam eksperimen tu dah tunjuk dah. Lelaki punya rendah, perempuan punya tinggi. So jawapan kita kena konsisten. Ikut yang eksperimen tu buat. Okay. Lepas tu Sabrina. Murid lelaki dan murid perempuan melakukan aktiviti fizikal menghasilkan kadar denyutan nadi. Ya, dua-dua ada denyutan nadi sebab dua-dua hidup. Tetapi macam mana bezanya? So ni pun sama. Dia tak kata polanya ni macam mana ni. Ni pola ni, tak ada ni. Okay, so salah. Tak ada pola. Okay. Okay, tengok sini. Murid lelaki, okay, ada lelaki. Tengok. Lebih aktif melakukan aktiviti, ni tidak mempengaruhi, lebih aktif ni menyebabkan kadar denyutan nadi, okey sini ada RV lebih rendah. Memang betul tadi kan? Dalam lelaki punya rendah. So ni baru betul. Ada pola yang jelas, ada RV, ada MV. Amalina punya ni bagus. Okay. Alright. Okay, so memang ada 3, 4, 5, 6 orang je. Okay, so nampak tak? Bezanya macam mana? Inference ni. Kalau daripada sini, daripada jawapan-jawapan yang ada ni, saya nampak jawapan Hadfina, jawapan Halidah, jawapan Alia dengan jawapan Sabrina ni, arah jawapan tu dah betul tetapi tidak jelas. Tidak jelas sebab dia guna pola yang saya anggap pola-pola yang play safe. Play safe tu maksudnya macam nampak macam betul tapi langsung tak tepat. Nampak tak? Sepatutnya kamu dah boleh nampak yang mana yang saya bulatkan, saya pangkah tu. Kat situ lah yang kamu kena betulkan. Okay? So saya harap sangat yang ni nampak lah. Saya pelik last class dah kata nampak-nampak dah faham semua kan. Tapi akhirnya ada juga buat silap. Sedangkan yang jawab ni ialah orang yang sama pun masih silap. Bayangkan orang-orang yang tak jawab dan play safe dari CCTV dekat kelas. Yang tak jawab tu lagi lah. Nanti masa periksa, masa tu lah baru nak cuba. Masa tu lah baru nak fikir, aku salah apa yang hari tu? Apa kawan tu salah kan? Okay. Alright, last kali definisi secara operasi.
Okey, ingat lagi tak definisi secara operasi macam nak jawab? Okay, nak tengok ingat tak ingat, kita buka, bagus, yang mana yang masih ingat, boleh jawab. Okay, bagus. Okay, jawab dekat ruangan kelas point tu. Okay, masih lagi kosong. Okay, saya anggap mungkin tengah type jawapan lah kot kan, sebab definisi secara operasi ni macam panjang sikit. Ni macam makin kurang je orang dalam kelas ni. Tadi 50 berapa tadi? 32 dah ni. Okay, so apakah definisi secara operasi bagi kadar denyutan nadi? Okay, sekejap. Ada tak yang nak jawab? Ada satu daripada Arifah. Ayat macam keling. Tak adalah, awak kan Melayu, Melayu lah. Okay. Saya sebenarnya tak risau kalau kamu jawab dengan ayat keling ke, ayat tak betul ke, jawab salah ke. Saya sebenarnya tak risaukan yang itu. Saya risaukan orang yang diam-diam dan tak jawab ni. Dia punya double kelemahan tu menjadi tu. Ingat ni macam apa yang kamu jawab dalam kelas ni, saya langsung tak ada niat untuk menyusahkan. Dan macam ikut pengalaman saya lah, lagi banyak korang cuba jawab, tak kisahlah sepanjang masa kamu jawab tu banyak yang salah ke banyak yang betul ke, tapi nanti masa peperiksaan selalunya kita akan dapat buat dengan jawab dengan lebih tepat berbanding orang yang diam-diam tu, yang saya cuba nak bantu tapi melarikan diri, menyembunyikan diri ke ataupun menyelamatkan diri ke. Time periksa nanti itulah yang tak dapat jawab. Lepas nanti minta maaf cikgu saya tak dapat jawab. Sebenarnya bukan minta maaf kat saya tau. Minta maaf kat diri sendiri. Sebab tak bagi peluang untuk dibantu. Okey, kita dah ada 8 jawapan sekarang. Yang dah ada ni antaranya Ain, Alia, Nabila, Harun,
Auni, Amalina dan lagi 2 orang siapa ni? Alifah dengan Nurul Izzah. Okay, saya tutup Apa Hadijah nak jawab? Okay. Boleh Hadijah, saya tunggu. Amalina kata apa ni? Saya tak yakin dengan jawapan saya. Tak apa. Itu namanya belajar. Belajar ni kita kena express tu yang kita tahu, apa yang kita ada, supaya kalau benda tu tak cukup kita tambah, kita repair. Okay. Tak ada orang yang hari ni masuk kelas diam-diam, duduk diam-diam, masuk asal masuk je, lepas tu tiba-tiba esok dia jadi best student. Tak ada. Saya tak pernah lagi ada student yang duduk diam-diam dalam kelas tahu-tahu skor. Tak ada. Dia mesti ada buat something. Okay. Hadijah dah masuk. Okay, saya tutup. Okay, Alhamdulillah kali ni kita dapat 10 jawapan. Okay. Okay. So, kalau ikut soalan ni, dia nak definisi secara operasi bagi. Ingat ya, lepas perkataan bagi ni, kita salin semua. Macam yang ini ada, ada 1, 2, 3 perkataan. So, salin 3-3. Okay, jangan kurangkan 1 perkataan pun. Korang akan jumpa macam-macam soalan nanti. Ada definisi secara operasi bagi, ada yang 1 patah perkataan, ada yang 2 patah perkataan. Macam yang ini 3 patah perkataan. So salin semua. Jangan kurangkan langsung. Okay. Alright. So yang kat muka surat pertama ni kita ada 2 muka surat ni. Okay. So surat pertama ni saya nampak semua orang tulis dengan tepat lah. Alifah kadar Tanadi, Uizah kadar Tanadi, okey, semuanya betul. So ingat, dalam definisi secara operasi ada yang apabila. Yang apabila. Okey. Ialah yang apabila. Okey. Okay, so setakat yang ada di muka surat pertama ni nampak. Okay, so nampak kali ni dah nampak improve sikit lah cara kamu jawab. Okay, alright. So kadar denyutan nadi ialah, okay, macam mana nak pilih perkataan selepas perkataan ialah. Okay, antara yang paling mudah ialah kalau benda tu berlaku selepas kita buat sesuatu, kita boleh guna perkataan gerak balas atau tindak balas. Tetapi tindak balas ni selalunya untuk bahan kimia. Manakala gerak balas ni selalunya untuk aktiviti manusia. Okay. So agak-agaknya kadar denyutan nadi ni mana yang sesuai? Tindak balas ke, gerak balas ke ataupun proses? Sini banyak proses ni. Okay. Mana? Gerak balas. Proses. Patutnya gerak balas. Okay. Tapi kat sini saya anggap ni pengiraan. Okay. Proses ni bukan proses ni ialah satu perubahan daripada awal hingga akhir. Dan selalunya proses ni kita tengok dia punya keyword dia pertumbuhan, pengaloyan, pembiakan, pencernaan. Kalau pean selalunya ialah proses. Tapi kalau macam kadar denyutan nadi dia bukan proses. Dia lebih tepat ialah gerak balas. Okey. Okay, so yang ini kalau ikutkan peperiksaan proses ni salah lah ni. Okay.
Yang tindak balas ni saya rasa hari ni dah boleh kan? Dah boleh ni. So gerak balas lebih sesuai. Okay. Ini saya tak nak pangkal dululah. Saya bagi peluang lagi ni. Okay. So lepas yang menyebabkan, menghasilkan. So nampak kat sini menunjukkan. So nampak dia dah ni. Okay. Lepas menyebabkan, menghasilkan, menunjukkan. Okay. Kita kena tulis apa? Lepas yang menyebabkan, menghasilkan semua tu. Boleh ubah mana? Boleh ubah mana? Bergerak balas. Bergerak balas yang nampak. So tadi bergerak balas kita, bergerak balas nampak ialah kadar denyutan nadi. So kita terimalah denyutan nadi ni. Bilangan denyutan nadi. Okay. Tapi tadi kita ada dua jantina kan. Satu jantina lelaki, satu jantina perempuan. So kita kena ceritalah yang lelaki punya ke yang perempuan punya. So katakanlah saya nak ambil lelaki. So kita kena cakap denyutan nadi, mengetahui denyutan nadi lelaki yang rendah atau denyutan nadi perempuan yang tinggi. So kat sini Alifah punya ni dia tak mention lelaki ke atau perempuan ke. Tapi apabila kita melakukan aktiviti fizikal, bukan kita, murid tu. Okay. So Alifah punya ni kekurangannya di sini. Dia tak mention lelaki atau perempuan. So salahnya di sini. Okay. So salah kat sini, salah kat sini. Okay. Izzah. Pun sama, tidak ada mention siapakah. Okay. So salah juga. Salahnya kat sini. Okay. Hasilkan kadar denyutan nadi seminit. Kat siapa? Tak mention juga. Okay, so salahnya kat sini. Okay, lebih tinggi apabila dikira relatif, lebih tinggi pada siapa? Pun tak mention juga. Okay, ni pun tak mention juga. Meningkat pada murid mana? Tak mention juga. Okay, dia Nabila Aisyah punya ni, saya rasa ni macam menarik. Kadar denyutan nadi ialah gerak balas yang menunjukkan jantina murid lelaki lebih rendah. Macam mana ni? Apa yang rendah sebenarnya yang pada murid lelaki ni? Bukan jantina ni, tapi denyutan nadi. Murid lelaki lebih rendah. So nampak Nabila Aisyah punya ni daripada awal hingga akhir dah hampir betul dah. Kurangnya kat sini je. So salahnya kat sini. Okay. Alright. Seterusnya, jawapan seterusnya. Tengok, ni macam menarik ni Ain punya ni. Okay, ni proses ni je. Tapi saya nak fokus pada yang belakang. Denyutan nadi perempuan lebih cepat apabila melakukan aktiviti fizikal. So, saya rasa jawapan ni jawapan yang bagus. Cuma kena tukar di sini Okay. Patutnya ganti apa ni? Gerak balas. Okay, gerak balas. Okay, kadar denyutan nadi, ni Alia punya salah sebab di sini ni patutnya ialah. So pangkah kat sini, awal-awal dah pangkah. Lepas tu tak mention lelaki ke perempuan. Okay, kadar denyutan nadi dah tindak balas. Okay, tindak balas ni tukar gerak balas, menunjukkan hasil denyutan nadi seminit pada siapa. Tak mention. Okay, kadar denyutan nadi ialah tindak balas yang menunjukkan turun naik denyutan nadi. Ya, siapa yang turun, yang naik. Okay, tak mention. Dan ni pun so ni tindak balas. Okay, alright. So, dalam banyak-banyak jawapan, saya rasa jawapan yang terbaik ialah jawapan A ini. Okay, cuba kita betulkan balik bunyi dia. Kadar denyutan nadi ialah gerak balas yang menunjukkan denyutan nadi perempuan lebih cepat bila melakukan aktiviti fizikal. Ni bagus. Ataupun lelaki
Kadar denyutan nadi ialah gerak balas yang menunjukkan denyutan nadi lelaki lebih rendah atau lebih perlahan apabila melakukan aktiviti fizikal. Okay, nampak tak jawapan macam mana tu sekarang? Lepas menunjukkan tu kena pastikan kena mention apakah pemerhatian bagi RV itu. Okay. Saya rasa macam tak berapa puas hati lagi. Bukan tak puas hati sebab kamu punya jawapan salah. Tak. Saya nak kamu sampai ke tahap macam kita bagi soalan tu. Korang punya jawapan semua dah power dah. So kali ni macam belum lagi. So nanti next class saya akan bagi satu lagi. Dan saya nak kalau boleh muka-muka barulah. Yang lama-lama ni tak apa. Boleh je. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita perlukan macam lebih lagi kan. Okay. Ada apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak sebelum kita dismiss ni? Tak. Tak ada. Okay, kalau tak ada